Salam sejahtera para penonton. Selamat datang ke program Temu Bual Econ Roundtable. Bersama saya, Datuk Dr. Madeline Burma. Dalam rancangan ini, kita membawa beberapa pakar industri dan akademik sebagai tetamu untuk membincang isu-isu sosioekonomi Malaysia amnya dan Sarawak khasnya. Kita bersiaran dari World Trade Center, Kuala Lumpur. Bersama saya adalah Tan Sri Johan Jaafar dan Puan Sherin Datuk Abdul Ghani untuk membincang pembangunan modal insan. Tan Sri, terima kasih. Terima kasih Kerana sudi menerima undangan kami untuk berbincang tentang topik yang begitu menarik, ya, Tan Sri, dalam persekitaran yang sekian tidak menentu sekarang, ya, yang kita gelar sebagai keadaan pandemik COVID-19 ini. Ya. Terima kasih Puan Sherin kerana sudi juga menerima undangan kami. Kita akan berbincang tentang talent pada hari ini. Pengalaman Puan dalam bidang ini memang cukup mendalam sekali. Ya. Okey, sebagai permulaan, ya, Tan Sri, sekarang kita berada dalam persekitaran COVID ataupun pandemik COVID-19 ini. Banyak yang kita dengar. Isu berkaitan dengan ekonomi yang berkatanya, memanglah dalam keadaan sekarang ekonomi dah mula meningkat. Tapi dalam setahun yang lepas, kita dengar banyak masalah. Khususnya dari segi pekerjaan. Kita mendengar tentang unemployment rate yang meningkat. Apa pandangan Tan Sri? Ini sesuatu yang luar biasa. Saya fikir ini kita tidak pernah menghadapi hal seperti ini dalam waktu 100 tahun kebelakangan ini. Dulu memang ada pada awal abad yang ke-20 apa yang disebutkan sebagai Spanish flu, yang itu mengorbankan lebih 50 juta manusia. Tapi kita kena ingat bahawa pada ketika itu orang tidak bergerak ke sana kemari dan wabak itu hanya khusus atau confined di Eropah dan juga di Amerika. Tetapi apa yang dah berlaku sekarang ini, situasinya telah berbeza. Dinamika masyarakat telah berubah dan situasi keadaan manusia dengan jumlah pertambahan penduduk yang mencapai 7 bilion di seluruh dunia. Jadi ini merupakan satu cabaran baru. Sebenarnya kemanusiaan tidak pernah menghadapi situasi seperti ini. Jadi saya fikir ini adalah wake up call bagi kemanusiaan itu. Ini bukan wake up call bagi Malaysia ataupun bagi mana-mana negeri, tetapi bagi kemanusiaan, bagi secara global. Okey, itu satu permulaan yang agak pesimistik, tetapi saya rasa kita ada jalan ke harapan nanti, ya, Tan Sri. So Puan Sherin, Sherin. Sherin. So in your opinion, Sherin, after kita dengar apa yang Tan Sri sebut tadi tentang keadaan ini ada a wake up call for humanity, sesuatu yang memang tidak pernah berlaku dalam sejarah kita. Bagaimana respon Sherin? Kalau kita tengok, memang Tan Sri dah set the stage, kan. Kebanyakan daripada impactnya kita rasa across the society. So it's not just sometimes the low income group, it's everybody. Kan? So then because the impact is so so serious, jadi jalan ke hadapan tu is something that everybody is trying to figure out what is the solution. Kan? So semua orang akan merasa impactnya, of course in different degrees. Tapi kalau kita tengok kiasan kata we're all in the same boat. Some people have got a nicer boat, others have got like a tugboat. Jadi kita tengok solution yang akan bawa everybody together sebab we're all interdependent in coming out of this pandemic. So it's not just me, it's everybody. So macam mana kita nak dapatkan muafakat for everyone to move forward ni? So dari segi pembangunan modal insan, ya, one of the really apa yang terkesan ialah dari segi pekerjaan, ya, Tan Sri, kita melihat kalau kita menganalisis masalah pengangguran meningkat, unemployment meningkat. At one point it was like 5.3%, ya. Dan itu memang kami orang ekonomi menengok, ya ampun, ya ampun, betul. And then we also heard about there is a rise also dari segi e-hailing. The food panda kita dengar bagaimana orang so maknanya in some cases ada masalah dan in some cases ada peningkatan, Tan Sri, ya. Saya perhatikan apa yang berlaku ialah dalam situasi ini kita ada dalam dilema yang cukup luar biasa. Yang pertama adalah untuk memastikan we save life. Yang kedua to save livelihood. Ini dua isu yang sangat penting. Dan kalau kita perhatikan bahawa
COVID-19 ini, wabak ini telah membuka satu ruang baru untuk kita melihat menilai semula cara kita beroperasi, cara kita membuat bisnes dan cara kita bersosial pun. Ya. Tetapi yang lebih penting dalam soal perniagaan, apa yang kita perhatikan, ada perniagaan, ada industri yang decimated, yang hancur. Ada industri yang sebenarnya yang muncul dalam situasi tertentu. Bagi saya lah, pada pendapat saya, dan saya percaya ramai ahli ekonomi percaya pada perkara ini, bahawa ada industri yang resilient. Contohnya macam industri pemakanan, industri kesihatan, industri entertainment, gaming, kalau kita boleh masukkan. Ini adalah industri yang akan bertahan dalam apa situasi sekalipun. Tetapi yang lain, sebab itu orang katakan, jangan buat bisnes yang datuk kita buat dulu. We have to rethink. Kita melihat dan cara baru. Sebab itu kita telah melahirkan satu generasi baru, peniaga-peniaga kecil yang dan individu yang mungkin hilang pekerjaan tetapi mencari pendekatan lain. Mereka berjual melalui online dan ini dibolehkan oleh kerana wujudnya apa yang disebutkan sebagai laluan internet itu. Jadi ini bukan saja membolehkan AirAsia, membolehkan e-hailing services seperti Grab dan sebagainya ataupun Gojek. Tetapi apa yang lebih penting lagi ialah dia telah melahirkan satu kelompok entrepreneur baru yang menjadi inovatif dan kreatif. Dan ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan tentulah hal ini tidak dapat menampung dari segi keseluruhan pertumbuhan ekonomi yang kita lihat. Tetapi ini adalah langkah awal untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa depan. Itu satu yang sangat optimis dari Tan Sri. Saya begitu selalunya bila bila kita melihat atau membaca tentang COVID ni, memang there's a lot of very depressing news, especially kalau kita dengar kat India sekarang, they are really in a very difficult situation. Tapi kita dengar di satu pihak memang ada cabarannya, tapi di satu pihak yang lain lagi banyak peluang juga. So maybe if we can discuss the kind of peluang nanti di slot yang kedua. Tapi untuk yang sekarang ni, mungkin kita boleh lihat nanti kita kaitkan dengan di Sarawak juga. Sedikit sebanyak. Sebab Sarawak ni negeri yang sangat besar. Jadi saya rasa kita akan bincangkan peluang, cabaran dulu. So selain daripada tadi disebut tadi, ada tak cabaran lain yang specifically that you can pinpoint? Of course dari segi income lah, livelihood macam Tan Sri katakan. Tapi pada pendapat saya lah, kita as human beings, kita very resilient. We will find ways macam mana kita nak survive, because now is survival already kan. So cabaran dia, I think everybody is facing it. Semua orang merasa the kekangan dia. But here's the thing, kita kena tengok solution yang inovatif. Even all sectors, Tan Sri, the economic sectors, kena tengok how to modernize it to actually make it more relevant, so that then opportunities are bigger for everybody. So jadi kita telah memulakan perbincangan kita dengan, walaupun dalam keadaan yang mencabar, tapi banyak peluang-peluang yang ada. Kita kembali selepas ini untuk ke slot yang kedua untuk membincangkan laluan ke hadapan. Kita kembali untuk membincang satu topik yang menarik, iaitu pembangunan modal insan dalam persekitaran yang tidak menentu ini. Tan Sri, tadi kita mula dengan perbincangan mengenai cabaran-cabaran yang dihadapi. Tan Sri mengimbau kembali pada zaman you talk about the Spanish flu, tapi keadaan pada ketika itu tidak seperti sekarang. Itu yang sekarang dinamakan pandemik, bukan lagi epidemik, iaitu dia menjangkau, melintasi sempadan dan sebagainya. Tan Sri, boleh kita kembali sekejap ke negeri Sarawak? Bagaimana isu ni bukan saja berlaku di Malaysia secara amnya. Saya nak kita fokus kepada negeri Sarawak. Apakah cabarannya, Tan Sri? Wabak ini mendemokrasikan penyakit. Jadi tidak ada orang yang terselamat. Dan lebih-lebih lagi Sarawak. Walaupun negeri yang besar dan luas, tetapi impaknya juga kita dapat lihat dan kadang-kadang angka jangkitan di Sarawak itu pun menakutkan. Betul. Tapi saya melihat Sarawak ada potensi yang cukup besar. Walaupun kita tahu bahawa dalam konteks KDNK Malaysia, dia hanya menyumbang peratusan yang kecil. 6 buah negeri lain di Malaysia menyumbang pada 72% dari segi KDNK Malaysia, tetapi potensi yang ada pada Sarawak. Jadi
inilah masa dan peluang untuk Sarawak menilai semula. Ya. Ini sebenarnya adalah satu titik tolak yang penting untuk sesebuah negeri itu bergerak ke hadapan. Ya. Dan menggunakan titik tolak yang sekarang ini merupakan hijrah barulah maksudnya. Ya. Memang hijrah betul apa yang telah kita buat sebelum ini. Pergantungan misalnya kepada perhutanan, perlombongan, dan hal-hal natural resources dan sebagainya. Yang ini akan deplete. Dia akan habis satu mata kali. Jadi ini adalah peluang yang terbaik dan salah satu daripada keistimewaan Sarawak pada pandangan saya ialah Sarawak tidak macam negeri-negeri di Semenanjung yang dibebankan oleh isu identity contestation bangsa dan sebagainya ya. Tapi di Sarawak ini toleransi terhadap agama, toleransi terhadap kaum luar biasa macam Sabah ya. Dan apa yang dialami oleh Semenanjung tidak banyak berlaku di Sarawak ya. Jadi oleh kerana itu kita boleh bermula daripada satu premis yang sangat kuat. Premis bahawa rakyat Sarawak yang sekarang ni kita rasakan bahawa penghijrahan pekerja yang terlalu besar jumlahnya keluar daripada Sarawak. Mungkin kerana peluang yang tidak ada di Sarawak. Tapi boleh diperbaiki. Jadi ini adalah peluang untuk memikirkan industri baru, kemungkinan-kemungkinan baru ya. Cara dan pendekatan baru untuk memulakan Sarawak barulah senang cakap ya. To move on to the next level. Okay. Thank you very much Tan Sri. That is a very good point in the sense that Sarawak negeri besar menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar yang juga cukup besar, tetapi ada isunya out migration, migrasi keluar untuk mencari peluang pekerjaan ya. Sherin, in your opinion ya, bila semasa bertugas dulu sebagai orang yang terlibat dalam talent management dan sebagainya, masih lagi terlibat mungkin dalam bentuk yang lain ya. Okey, mungkin di manakah peluang yang boleh Sarawak ceburi ataupun yang you can really pinpoint with digitalization and everything now. Betul. Kalau kita tengok dari segi branding lah, Borneo ni is well known globally. People know Borneo more than sometimes Peninsula Malaysia. So Sabah and Sarawak being part of the Borneo punya ecosystem tu is a hidden gem for me. Kan? And banyak peluang, banyak opportunities. Tetapi I think in the past maybe 20 years or so, tak banyak investment in terms of growing the economic value of the state. And then when you have growth in the economy, you have growth in the industries, people will have jobs. Jadi dia akan menetap di situ sebab ada pekerjaan. Pekerjaan yang either high skill ke low skill. But there is opportunity. So sebab kita tak invest as much into the growth of the economy in the state of Sarawak tu, of course there's migration. People want to look for opportunities elsewhere kan. But I think sejak kebelakangan ni, maybe dalam in the last 5 years or so, dah banyak effort untuk membangunkan modal insan in Sarawak. And look at skills, look at the development of sektor-sektor yang suitable for the state and has got good potential. Kan? So there's a lot of potential. So that's the good thing bila kita bincang zaman COVID ni, walaupun kita berada dalam keadaan yang tidak menentu. Tapi bila saya dengar ni, normally everybody always said this is a good time for us maybe adopt a different model. Even dalam human capital pun kita akan cakap uptooling, reskilling, retooling dan sebagainya. Kemahiran baru yang diperlukan. The whole process of economic rebooting lah. Rebooting ya. Lagipun negara kita sekarang berada dalam tahap recovery kan, Tan Sri. So Tan Sri, specifically Tan Sri, kalau kita nak bincangkan kalau di Sarawak tu apa yang kita boleh fokus on which industry? Tadi kata kita tak nak sangat go into extractive anymore. Let's move away. So saya fikir begini, kita jangan lihat pada industrinya, tapi kita lihat kepada kemungkinan yang membolehkan industri tertentu berkembang. Contohnya kita selalu melupakan aspek yang yang disebut sebagai business at the bottom of the pyramid. Kita selalu menumpukan perhatian hanya kepada the top 20 sebab ini wangnya, ini advertisement yang akan datang di situ. Saya daripada industri media dan kita melihat bahawa inilah target audience kita, inilah target sasaran produk kita ataupun services kita. Tetapi kita lupa bahawa jumlah yang paling besar sekali berada di bawah dan business at the bottom of the pyramid ini sangat penting. Sebab itu saya fikir di situlah misalnya Grab, Gojek
AirAsia dan sebagainya tumpukan. Jadi ini peluang harus dilihat dalam konteks Sarawak misalnya. Soal kemiskinan masih berleluasa. Kita harus menerima hakikat itu ya. Tetapi kita jangan lupa bahawa walaupun mereka miskin, tetapi mereka punya wang. Ya, cuma kemampuan mereka tidaklah seperti orang yang berada di atas itu. Tetapi peluang ini, dan bagi mereka juga ini adalah satu peluang untuk mereka bergerak mencari peluang di dalam bisnes ataupun kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain. Kita tidak boleh membiarkan kelompok ini. Jadi kelompok ini yang harus diberikan kemahiran baru, yang harus diberikan kemungkinan untuk mereka menjadi lebih kreatif dan inovatif untuk mempersiapkan diri mereka. Jadi kita tak boleh abaikan. Dari situ saya fikir proses modal insan ni tumpuan harus diberikan kepada kelompok ini. Satu yang cukup menarik ni Tan Sri Sebab saya ni memang kajian saya banyak tentang kemiskinan dan ketidakseimbangan. Dan jadi kita ini pun selalu bercakap pasal soal kemiskinan. Cerita pasal kemiskinan. Memang saya cukup tertarik dengan tu. And nanti mungkin kita boleh bincang Sherin, bagaimana kita boleh membawa mereka itu untuk memanfaatkan apa yang the new economy nanti, model ekonomi baru yang akan muncul di negara yang kita harapkan bahawa model-model baru yang akan muncul mungkin not totally new, tetapi perkara yang perlu diberi perhatian dalam macam ada orang kata pasca COVID-19 ini. So nanti selepas ini kita akan membincangkan jalan ke hadapan untuk kita keluar daripada kemelut yang kita lalui, yang sedang kita terperangkap sekarang. Ada orang kata kita sekarang terperangkap. So kita kembali selepas ini. Kita kembali membincangkan topik yang sedang hangat dibicarakan ketika ini, iaitu tentang pekerjaan, tentang pembangunan modal insan Dan kita memfokus kepada negeri Sarawak untuk slot yang ketiga ini Tan Sri. Tadi dibincangkan Tan Sri telah saya begitu teruja bila mendengar bagaimana kita harus memfokus kepada yang kumpulan yang ramai di bawah, the bottom. Kalau dilihat dia seolah seperti piramid Tan Sri. Mungkin mereka bukan penjana keuangan yang begitu tinggi berbanding dengan T20. Tapi volumenya ada di sini. Jumlah mereka itu ramai. Apa yang boleh dilakukan Tan Sri oleh negeri Sarawak? Tapi sebelum itu, yang penting sekali ialah pembinaan modal insan itu. Mereka mesti faham apa sebenarnya. Dan kemudian kita harus juga memahami tentang keunikan negeri Sarawak itu sendiri. Sarawak ni misalnya tak macam Selangor. Dia bukan wilayah Persekutuan Labuan atau wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dia punya keadaannya yang agak berbeza. Jadi apakah peluang-peluang bagi anak-anak muda ini supaya terutama generasi muda, kita bercakap tentang Sarawak memungkinkan, kalau kita perhatikan jumlah anak-anak muda yang cukup tinggi, jumlah dari segi jumlah penduduknya dan orang-orang seperti ini mesti juga dipersiapkan. Persiapan itu tentulah dalam konteks latihan, dari aspek persekolahan dan sebagainya, supaya apa yang berlaku kelak mereka tidak akan berhijrah keluar untuk bekerja. Dan saya percaya bahawa berlaku juga brain drain daripada Sarawak. Mereka banyak orang anak-anak Sarawak yang berkebolehan, yang berkemampuan dalam bidang profesional yang bekerja bukan sahaja di Semenanjung tetapi juga bekerja di luar negara dan sebagainya. Orang-orang ini penting. Tetapi apakah industri yang boleh kita fikirkan dalam konteks ini? Kalau misal kata, kalau kita hanya tumpukan kepada traditional industries, maka yang itu kita akan menghadapi masalah sebab pada akhirnya macam saya katakan resources akan berkurang. Tetapi lebih daripada itu kita mencari kemungkinan baru. Saya berada dalam industri kreatif konten dan kemudian kreatif konten adalah satu aspek yang sangat penting. We are talking about billion of dollars dan kita bercakap tentang satu keadaan bila mana apa yang diperlukan sekarang ni bukan konten saja, tetapi orang dulu kata content is king. Tetapi bagi saya bukan konten yang penting lagi sekarang, tetapi curation konten itu. Bagaimana kita curate. Dan yang kedua ialah aspek differentiation-nya. Bukan itu saja, tetapi aspek location-nya juga penting. Jadi anak-anak muda ini, misal kata kalau mereka dengan keupayaan teknologi yang ada pada mereka, mereka boleh memikirkan kemungkinan untuk membuat perniagaan yang relevan dengan semua ini. Ini ada peluang-peluang yang ada pada mereka. Yang ini boleh kita bincangkan dengan lebih mendalam kemudianlah. Tetapi apa yang lebih penting ialah kita harus mempersiapkan mereka dengan kemungkinan ini, tetapi yang pada peringkat ini membuka jendela pemikiran mereka terhadap
options atau pilihan yang ada pada mereka. So jadi kalau kita lihat ilmu lama tu perlu diubah suai atau dia perlu di bukan tadi di universiti macam mana Tan Sri? Ini salah satu daripada perkara yang selalu saya sebutkan lah. Misalkan dalam bidang journalism misalnya saya katakan kita perlu rethink baliklah dari segi syllabus ataupun dari segi kandungan sebab keadaannya dah berubah situasi media dah berubah. Begitu juga dalam semua disiplin pendidikan. Baik dari segi ekonomi, kejuruteraan dan sebagainya, kita kena review balik. Ini zaman yang berbeza. Ini kita anggap sebagai post-COVID era lah. Itulah ramai menggunakan istilah tersebut post-COVID. Tapi semua tak tahu bila COVID akan berakhir. Kita pun tak tahu. Okey, so Sharin, tadi Tan Sri ada menyebut tentang the new industries yang disebut tadi, maknanya bila saya rasa dalam persekitaran COVID ini peluangnya cukup baik Tan Sri. Because dia tidak melibatkan pergerakan. Yang bergeraknya dekat sini je kat minda kita. Okay, Sharin, what about you? Pada saya kalau tengok of course lah qualification is important, tapi if you look at the trend is more skills. Right? If you have skills and you have a combination of qualification daripada universiti ke apa, that's a good way to start. Right. But actually if you look at the trend sekarang, people are looking at skills, people are looking at how you can gunakan teknologi untuk open up markets. So for example, e-commerce is a big growth now. In the pandemic even more so, right? So if you have a skill that you can, macam Tan Sri kata, curate the content from where you are. Kalau di Sarawak tu ada banyak opportunities kan, daripada tourism, daripada food, daripada your handicrafts, your very very unique things that's about Sarawak. So if people have skills to say, okay, I want to promote, say, a handicraft, your on e-commerce and on technology, your market is global. It's not just Sarawak, Malaysia, but it is global. So people will want to find that product yang very unique to Sarawak. So if you have the skill to do that, content curation, e-commerce, data, kalau boleh interpret data, that's where the future of work is going towards. And people use platform to then transact. I ada skill yang ini, you ada a market for that skill. So I go there and actually do transaction online saja. Right. Wow. This is really something so interesting. Datuk, satu saya nak tambah sikit je. Kita kena belajar daripada apa yang berlaku di Korea. Sebelum Asian krisis kewangan Asia, mereka menumpukan kepada chaebol, mereka menumpukan kepada konglomerat. Konglomerat itu musnah, hancur apabila hal itu berlaku. Jadi pada akhirnya dia akan pergi kepada kelompok-kelompok kecil, unit-unit perniagaan yang lebih kecil. Yang ini yang akhirnya bertahan pada dalam konteks itu. Satu pengalaman yang cukup perkongsian cukup menarik sebab this was in 2017. It is 1995. The 1997 crisis of 1997. The chaebol all gone. Right. So now the focus is like Tan Sri said, people's economy. We need to give, we empower the community. People's power lah. Yes, I like this. It's very much localized. Even if you are in Sarawak, you have a nice village, you want to talk about the village. And then kalau there's travel bubbles, people will go there because Sarawak is not congested with so many people. Jadi it's safe for you to experience that. You can apply the SOPs and you can actually talk about that one village that has a unique offering to people who want to look for that experience. You have plenty of potential. You have a small population, 2.6, 2.8 million. Size besar, it's not a problem. You have a big state. Jadi saya fikir ini semua adalah kata orang tu prerequisite untuk kejayaan masa depan. Wow. What a positive way for us to kind of end this discussion. I wish we have more time. But the words that both of you are using, curate. So bagaimana ni? Kita nak menjelaskan kepada masyarakat di luar tu. Apa kita masukkan bila kita sebut you curate something. So macam mana maksudnya kita ada produk itu, kita ada bahan services itu, tetapi kita tidak hanya menumpukan
kepada misalnya branding itu saja, tetapi bagaimana kita nak meletakkan di dalam konteksnya, supaya dia lebih terkedepan dan dapat difahami. So jangan dia shock sendiri pun jangan macam katakanlah misal kata supaya bahan yang kita tunjukkan itu ataupun produk kita itu sebenarnya dapat dilihat dengan cara yang lebih baiklah maksudnya. Ini actually about selling lah. About selling, so branding, selling. So kita dah sampai ke penghujung perbincangan kita. Topik yang begitu menarik sekali. Kita berbincang dengan cabaran yang dihadapi. Kita membincangkan juga peluang-peluang yang ada. Dan saya begitu teruja dan juga tetamu kita membawa keterujaan itu bila dikatakan banyak peluang yang ada untuk negeri Sarawak. So kita sampai di sini saja episod kita pada hari ini. Terima kasih kepada tetamu jemputan khas kita. Terima kasih kepada World Trade Center Kuala Lumpur sebagai lokasi studio kita. Berjumpa lagi pada episod akan datang.